Kesatuan simbolnya ialah seperti huruf U. Bila diberi yang pertama. Okey. Diberi dekat sini, katalah set A ialah 1, 2, 3. Set B ialah 3, 6, 9. Okey. Apa maksud kesatuan? Kesatuan dekat sini ialah ditulis sebagai A, kesatuan B. Kesatuan ni maksudnya semua, senaraikan semua. Semua sekali. Jadi kalau A kesatuan B ialah kita senaraikan semua. Tetapi tak boleh berulang, tulis sekali saja. Contohnya dekat sini ada 3, sini ada 3. Jadi kita tulis sekali saja. Mula-mula kita tulis 1, 2, 3. 3 dah ada, jangan tulis lagi. Sambung saja dengan 6, 9. Itu maksud dia. Kesatuan. Senaraikan semua. Boleh berulang. Kalau 3 ni ada sini ada 3, sini ada 3, kita tulis sekali sahaja. Itu maksud kesatuan. Kemudian kalau soalannya dia tanya, cariin A kesatuan B. Ya, kita tengoklah tadi yang kita dah buat tadi tu. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Bila tanya bilangan, jangan buat tanda set. Kalau buat tanda set, tanda kurungan set tu salah. Kosong nanti markah awak. Okey, kemudian bila kita nak ini, soalan yang berikutnya ialah kita nak buat dia dalam bentuk gambar rajah Venn. Bentuk gambar rajah Venn sebab dia ada yang sama, jadi dia memang akan bersilang. Okey. Tetap akan bersilang. Sini A, sini B. Dia bersilang di tempat yang sama ni 3. Jadi 3 itu tak kat tengah tu. Jadi set A ialah 1, 2, 6, 9. Kalau unsur, bila kita nak senaraikan unsur, pasti ada titik depan dia. Ada titik. Ini. Okey, ini set A, ini set B. Okey, kalau bilangan dia titik. Dekat kawasan sini bilangan unsurnya ada 2. Dia buat 2 macam tu. Dekat sini pun 2 juga. Okey, 2. Kat tengah-tengah ini ada satu unsur, 1. Jadi kalau bilangan dia buat tanda titik kat depan. Yang ini unsur. Saya sebut balik semula lah. Okey. Jadi di sini, kalau gambar rajah Venn ini nak menunjukkan A kesatuan B ialah kawasannya semua. 1, 2, 3, 6, 9. 1, 2, 3, 6, 9. Semua sekali. Jadi kalau diminta dilorekkan, maksudnya kita kena lorek semua. Semua. Keywordsnya semua. Jadi lorekkan semua kawasan. Okey, dia bukan bersilang tadi. Bersilang tadi kat mana dia bersilang saja kita lorek. Tapi kalau kesatuan semua sekali. Okey, kita pergi kepada soalannya. Soalan D yang pertama, nak apa? Yang berkaitan dengan kesatuan. Okey. Set semesta ada segitiga macam ni, kemudian ada dalam dia. Okey, jadi dekat sini P yang dalam ini Q. Okey, kalau soalannya ialah lorekkan, lorekkan. Bila rajah ni sebenarnya ialah nak suruh kita lorek. Jadi P kesatuan Q. P kesatuan Q. Jadi kalau A kesatuan B tadi semua. Kawasan A dengan kawasan B lorek semua. Jadi kalau dekat sini P kesatuan Q, ini kawasan P, ini kawasan Q, lorekkan semua. Dia tak termasuk yang luar-luar ni. Kalau luar ni nanti dia jadi pelengkap pula kan. Jadi kalau P kesatuan Q, lorekkan semua P dengan Q. Lorek macam tu. Okey. Kemudian lagi, kalau dia kata, okey, set semesta ini. Okey. Ini P, ini Q. P kesatuan Q, tapi ada pelengkap. Ingat. A kesatuan B, ini A kesatuan B, kita lorekkan semua.
Tetapi dekat sini, P kesatuan Q, kalau tak ada pelengkap, maksudnya kita lorek semua kawasan sini. Tetapi bila ada pelengkap, maksudnya tak boleh lorekkan kawasan P dengan kawasan Q. Dua kawasan tak boleh lorek. Jadi bermaksud kalau diminta lorekkan kawasan P kesatuan Q pelengkap, kalau tak ada pelengkap, maksudnya macam ni, lorekkan dia. Tapi bila ada pelengkap, di luar daripada itu, di luarnya. Jadi bila pelengkap, lorekkan semua di luar. Jadi saya cerita serentak kesatuan dan juga pelengkap. Jadi kawasan ini tak boleh lorek. Sebab kawasan ini ialah P kesatuan Q ini. Tapi bila ada pelengkap selain daripadanya, di luarnya. Okay. Soalan yang kedua. Soalan yang ketiga. Hmm. Okay. Okay. Ini. Alright. Ini A, B, C. Okay, sekarang soalan nombor 3 ni. Diberi set semester. Okay, ini ada set A, set B dan set C. Soalannya, lorekkan kawasan A, kesatuan B, kesatuan C. Jadi, berbalik semula kepada maksud kesatuan. Kesatuan maksudnya semua. Lorekkan semua. Semua apa? Semua kawasan A, kawasan B dan kawasan C. Jadi kawasan A, lorekkan kawasan C, lorek juga kawasan B. Itulah dia A, kesatuan B, kesatuan C. Campur semua sekali. Okey. Kalau dia kata ada kurungan, pelengkap, maksudnya jangan lorek kawasan ni. Lorekkan di luarnya pula. Itu maksud kalau ada pelengkap. Okey. Soalan yang keempat. Ini last. Sini. Ini set semester. Kemudian ada kotak. Alright, macam tu. Lepas tu ada ini dan ada ini. Okey, ini ialah A, set B, set C. Soalannya ditanya A, kesatuan C pelengkap. A, kesatuan C pelengkap. Jadi mula-mula kita kena tahu manakah kawasan A kesatuan C. Kawasan yang bahagian dalam ini, dalam kurungan ini. Sebelum kita buat pelengkap dia. A kesatuan C. Semua semua. Maksudnya kalau A kesatuan C, maksudnya semua A dan C. Ini kawasan A, ini kawasan C. Okey, itu kita lorekkan, kalau kita lorekkan A, kawasan A dengan kawasan C, itu maksudnya kita dah buat yang dalam kurungan. Tetapi bila ada pelengkap, kita tak boleh lorekkan kawasan A dan kawasan C. Jadi dekat sini, kawasan A dengan C tak boleh lorek sebab bila ada pelengkap. Jadi bila nak lorekkan kawasannya, kita elakkan dari melorekkan kawasan A dan kawasan C. Kawasan C tak boleh. Okey. Yang B boleh, B tak ada masalah. Yang di luar ni semua kena lorek. Jadi bila dah berlorek macam ni, awak tengok. Ini kawasan A, ini kawasan C. A dan C tidak boleh dilorekkan bila ada tanda pelengkap. Bila tanda pelengkap di luar daripada A dan C. Itu dia. Okey. Habis yang ini saya nak tunjukkan pula gabungan di antara persilangan dan kesatuan. Okey, ini saya terus buat soalan SPM. SPM tahun 2012. Okey, macam mana soalan SPM berkaitan dengan gabungan persilangan dan kesatuan ini. Okey, diberi bentuk raja. Okey, kemudian ada 3 bulatan. Okey, seterusnya diberi ini ialah set semester. Ini set P, set Q, kemudian ini R. Soalannya,
ialah dia suruh lorekkan, okey, kawasan apa? P kesatuan Q bersilang dengan R. Dia gabungkan. Soalan SPM 2012 ini. Dia gabungkan kesatuan dan juga persilangan. Okey, kalau dia buat macam ni, tak ada kurungan. Dia buat macam ni. Jadi kita jawab mula daripada kiri ke kanan. Kalau ada kurungan, kita buat yang dalam kurungan dahulu. Tapi kalau tak ada, kita buat daripada sini ke sini. So kita buat dua dulu. P dengan Q dulu. Kita buat kesatuan ni lah. Jadi kita buat dua dulu. Iaitu kita buat P dengan Q yang ini. Jadi langkahnya macam tadi. Tadi iaitu kita nomborkan kawasan. Jadi kita nomborkan. Yang luar ini nomborkan sebagai 1. Yang sebelah sini 2, 3, ini 4. Yang dalam-dalam ni pun kena nomborkan juga. Tadi sampai 4, jadi sini 5, 6, 7. Dan tengah-tengah ini 8. Okey, sekarang kita nak buat P kesatuan Q. Jadi kita buat P dulu. Apa dia P? Jangan malas masa nak senaraikan sebab untuk mengelakkan kesilapan. Kalau awak nak cepat je sekejap lagi, dah salah. Jadi dekat sini, kita buat P dulu. P, tengok bulatan P. Apa nombor yang ada? 3, 5, 6, 8. Tulis je. 3, 5, 6, 8. Kesatuan. Okey, kesatuan. Dengan Q. Q pula, tengok bulatan Q. 2, 5, 8, 7. Tulis. 2, 5, 8, 7. Okey, kita buat 2 tadi kan? P kesatuan Q. Kesatuan maksudnya semua. Semua. Itu masuk kesatuan. Kalau lupa tengok ni ada. Semua ni ada huruf U. Itu masuk kesatuan. Semua. Jadi dekat sini semua sekali. Jangan berulang. Jadi kita senaraikan nombornya. Nombornya ialah bermula dengan 2, ada 3, ada 5. Okey. 2, 3, 5. 3, 5. Lepas tu 6, 7, 8. Okey. 6, 7, 8. Ini dia kawasan untuk P kesatuan Q. Okey. Sekarang saya sambung dengan bersilang dengan R. Okey, tengok bulatan R pula. R ialah 4, 6, 8, 7. 4, 6, 8, 7. Biar lama sikit buatnya. Supaya awak tak hilang markah. Bersilang maksudnya yang sama. Jadi apa yang sama? Ada tak yang sama? Ada 8, okey. 8, lagi 7 ada. 7, okey 7 pun ada. Lagi 6 ada. Ada juga 6. 4 ada? 4 tak ada. Jadi yang samanya 6, 7, 8. Jadi jawapan dia 6, 7, 8. Jadi bila kita diminta melorekkan kawasannya, maka kita lorekkan kawasan 6, 7 dan 8. Mana kawasan 6, 7, 8? 6, 7, 8. Oh ini je. Di sini 6. Ini kawasan 7, kawasan 8. Okey. Itu dia kawasan lorekkan dia. Ini di sini. Okey. Kalau awak tak nomborkan dia macam ni, mungkin akan berlaku kesilapan. Ini ialah soalan tahun 2012. Satu lagi soalan tahun 2012. SPM 2012. Soalan yang kedua dia. Dia bagi macam ni. Ada 2 soalan biasanya. Okey, ini satu lagi. Kemudian ada satu macam ni. Alright. Kat sini, ini P, ini Q, ini R. Okey, soalannya ialah P kesatuan R bersilang dengan Q. Okey, ini soalan SPM 2012 juga. Okey. Jadi kalau dekat sini, kita tengok ada tanda kurungan. Jadi bila ada tanda kurungan, kita kena selesaikan yang kurungan dahulu. Okey, macam tadi juga, sama macam tadi, kita langkah pertama, nomborkan setiap kawasan. Jadi kawasan yang ini, nombor 1. Yang ini nombor 2. Ini 3. Yang ini 4. Dan yang akhir sekali, 5. Okey, lepas tu kita senaraikan. Set P. Tengok bulatan P. Bulatan P bukan yang ini je. Tengok bulatan P. Ada 1, 2, 3. Bulatan P ni. 1, 2, 3. Okey. Lepas tu kesatuan. Okey, kesatuan. R. Okey, tengok R. Bulatan R ada 3, 4. Okey, 3, 4. Sekarang ni saya buat yang dalam kurungan jadi dekat sini kesatuan. Kesatuan tadi apa maksudnya? Ya, semua. Senaraikan semua. Jadi senarainya kalau kita senaraikan semua ialah 1, 2, 3, 3 tulis sekali. 3, 4. Itu dia.
Jawapan kawasan untuk P kesatuan R. Sambung lagi dengan bersilang. Bersilang dengan Q. Okey, tengok Q pula. Q besar ni. Semua apa yang ada dalam Q tu senarannya 2, 3, 4, 5 tulis. 2, 3, 4, 5. Bersilang maksudnya apa? Sama. Jadi kita tengok apa yang sama. Yang sama satu tak ada? Tak ada. Dua, dua. Tiga, tiga. Empat, empat. Lima tak ada. Jadi yang sama ialah 2, 3, 4. Jadi kawasan yang perlu kita lorotkan adalah kawasan 2, 3 dan 4. Jadi, ni kawasan 2, ni kawasan 3, ni kawasan 4. Jadi kalau mengumpulkan kawasan, awak tak akan melakukan kesilapan. Awak akan dapat jawapan yang betul. Okey. Satu lagi soalan, iaitu soalan SPM. SPM tahun 2017. Okey, ni soalan dia. Okey. Kemudian ada bentuk diamond ni. Okey, lepas tu ada pula bulatan kat hujung sini. Okey, seterusnya. Ini P, yang tengah-tengah ini Q, yang ujung ini ialah R. Okey, apa soalannya? Soalannya ialah disuruh buat P bersilang dengan Q ada kurungan. Kesatuan R. Okey. Jadi, bila tengok soalan macam ni, langkah yang pertama seperti tadi, kita nomborkan setiap kawasan. Ni kawasan 1, kawasan 2, kawasan 3, kawasan 4 dan yang hujung sini ialah kawasan 5. Okey, bila jumpa macam ni, buat yang dalam kurungan dahulu. Okey. So kita buat P bersilang dengan Q. P apa dia P? Kawasan P. 1, 2. Okey, kemudian bersilang. Dengan apa? Q. Okey, Q. Tengok Q. 2, 3, 4. Okey, 2, 3, 4. Okey, dekat sini bersilang maksudnya yang sama. Yang sama ialah 2 sahaja. Jadi letak jawapan dia, saya pergi sebelah sini lah . Ni jawapan dia 2. Ni. Untuk yang ni jawapan dia 2. Saya buat sini. Okey, yang sama. Yang sama 2 sahaja. Kesatuan. Okey, kesatuan. R. Tengok R. R ialah 4, 5. Tulis 4, 5. Kesatuan pula maksudnya semua. Senaraikan semua. So kawasannya ialah 2, 4 dan 5. Jadi inilah dia kawasan yang perlu kita lorotkan. Iaitu kawasan 2, kawasan 4, kawasan 5. 4, 5 yang ini. Soalan nombor 4. Okey. Diberi set semestanya ialah 2, 3, 5, 6. Diberi set P 3, 5. Diberi set Q 2, 3, 5. Dan beri set R 3, 6. Okey. Kalau soalan macam ni biasanya dia suruh senaraikan unsur. Okey. Senaraikan unsur yang pertama ialah P bersilang dengan Q. Ini senanglah. Macam tadilah. Jadi kalau P bersilang dengan Q ini, jawapan dia tengok je lah sebab bersilang maksudnya yang sama. Okey. Yang sama antara P dengan Q. Jadi sebab dah ada dah. Kalau dalam soalan biasa, bila dia tak bagi dalam bentuk senarai macam ni, awak kena senaraikan sendiri. Jadi kat sini yang sama antara P dengan Q kita perlu tengok. Yang sama dekat sini 3, sini ada 3. Ni 5, ni 5. Jadi jawapan dia 3, 5. Jangan bagi macam ni. Salah. Mesti ada set. Tanda set. Itu penting. Okey, soalan yang kedua. P bersilang dengan Q kesatuan. Gabungan kan? P bersilang dengan Q kesatuan R. Apa dia ni? Apa jawapan dia? P bersilang dengan Q kesatuan R. Okey. P bersilang dengan Q. Kalau tak ada kurungan, kita buat dari kiri ke kanan. Jadi kita buat ini dulu. P bersilang dengan Q. Kita tengok dekat sini.
P bersilang dengan Q tadi dah ada dah kat atas ni. Iaitu 35, 35. Ni P bersilang dengan Q ialah 35. So, 35. Dekat sini kesatuan. R ialah 36. Jadi, kalau kita nak tuliskan jawapan dia, sebab dia suruh senaraikan unsur, jadi ini unsurnya, boleh buat dalam bentuk macam ni. Okey, sebab dia bukan kawasan macam lorek kan tadi sebab dia unsur. 3 P bersilang Q ialah 35, kesatuan dengan R ialah 36. Jadi kalau kesatuan maksudnya semua. Semua. Saya takut awak terlupa pasal sama dan semuanya. Jadi kalau semua maksudnya 35, 36, 3 ni ada 2 kali, tulis sekali saja. Jadi kita tulis 3 jawapan dia. 3, kemudian 5, kemudian 6. Semua. 3, 5, 3, 6. Campurkan semua. 3, 5, 6. Sebab 3 ni 2 kali, tulis sekali. Jadi 3, 5, 6. Itulah dia unsurnya. Yang ketiga. Yang ketiga ialah Q, P, R. Q. Sekejap. Q bersilang dengan P kesatuan R pelengkap. Okey, yang ketiga yang ini. Okey, bila ada tanda kurungan, kita buat yang kurungan dahulu. Okey, kita buat yang dalam kurungan dahulu. P kesatuan R. Okey, antara P kesatuan dengan R. Okey, P kesatuan R, tengok P dekat sini. Ini P, ini R. Kesatuan maksudnya semua. Okey, kalau nak campurkan semua ialah 3, 5, 3, 6. Macam ni tadi, 3, 5, 3, 6. P kesatuan R. 3, 5, 3, 6. Jadi kalau kita nak buat jawapan dia ialah 3, 5, 6. Tapi bila ada pelengkap, okay, saya tulis macam ni, jawapan dia patutnya 3, 5, 6. Tapi ada pelengkap. Maksudnya jawapan untuk yang ni tak boleh 3, 5, 6 selain daripada 3, 5, 6. Okey. Bila ada pelengkap selain dari 3, 5, 6. Selain daripada 3, 5, 6, kita tengok dekat set semesta. Dekat set semesta ada 3, 5, 6. Selain daripada 3, 5, 6 adalah 2. Jadi jawapannya dekat sini ialah 2. Kenapa 2? Sebab ada pelengkap. Kalau tak ada pelengkap, P kesatuan R jawapannya 3, 5, 6. Bila ada pelengkap, tak boleh 3, 5, 6. 3, 5, 6 tak boleh. Yang tinggal 2. Bila macam tu, kita kena rujuk set semesta. Set semesta adalah set yang menjadi rujukan. Jadi jawapannya 2. Bersilang dengan Q. Ada tak yang silang dengan Q? Ni jawapannya 2. Okey. Bersilang dengan Q. Q ialah 2, 3, 5. Okey. Bersilang maksudnya yang sama. Jadi yang sama ialah 2. Jadi jawapannya ialah, lebih panjang soalan ni jawapannya, ini saja. Bila senaraikan unsur, mesti dalam bentuk tata tanda set. Ada kurungan ni. Okey. Itu ialah soalan yang diberi bentuk macam ni. Okey, kemudian satu lagi soalan yang ini, yang cabar sikit. Nombor 5. Okey, soalan yang kelima. Diberi set semesta ialah X, di mana X ialah integer. Okey, diberi macam ni. Selalu soalan kalau kertas 2 bentuk macam ni. Kemudian diberi P. Macam ni pula. X. Nombor perdana. Dia tak ada senaraikan. Itu cikgu sebut tadi. Kalau dia tak ada senaraikan, awak kena senaraikan buat macam ni. Q. Ialah X di mana X ialah gandaan 5. Kemudian R. R ialah X di mana X-nya adalah nombor ganjil. Okey. Bila diberi bentuk macam ini, nak tak nak kita kena senaraikan. Tinggallah tanda kurungan ni. Okey. Mesti wajib kita kena senaraikan macam ni. So kita buat. Set semesta. Malas-malas pun kena tulis.
iaitu X-nya lebih besar sama dengan, ada sama dengan lebih kecil sama dengan 10 ke 20. Jadi dia termasuk 10 sebab ada tanda sama dengan. So buat bentuk tanda-tanda set. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 buat tutup kurungan. Okey. Kemudian set P. P ialah nombor perdana. Okey, tengok dekat set semester. Set semester adalah merupakan set rujukan. Okey, jadi kita tengok dekat set semester ni, apa dia nombor perdana. Jadi nombor perdana dekat sini 11. Nombor perdana ialah nombor yang boleh dibahagi dengan boleh dibahagi dengan 1 dan juga boleh dibahagi dengan dirinya sendiri. Okey, nombor 13. Nombor 15 tak boleh sebab dia boleh dibahagi dengan 3. Boleh bagi dengan 5. Banyak Jadi nombor 17. Nombor 19. Ini sahaja nombor-nombor perdana yang hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Okey, kemudian Q. P dah sudah, okey. Q. Q pula ialah gandaan 5. Apa dia gandaan 5? 5, 10, 15, jangan. Rujuk set semester. Kalau rujuk set semester, nombor 5 tidak termasuk. Dia bermula dengan 10. Jadi 10, jadi gandaan 5 lagi, 15 lagi 20. Okey. Seterusnya, yang ketiga. P, Q, kemudian R. R ialah nombor ganjil. Nombor ganjil ini pun rujuk set semester. Bermula dengan 11, 13, 15, 17 dan 19. Okey, bila kita senaraikan macam ni ada markah ni bila kita senaraikan dia dengan betul. Okey, kita pergi kepada soalannya. Soalannya ialah yang pertama dia tanya cari Q pelengkap. Q pelengkap, okey, bermaksud selain daripada Q. Selain pada Q, maksudnya selain pada 10, 15 dan 20. Okey. Selain pada 10, okey sebentar Okey. Q pelengkap tak boleh 10, 15, 20 selain daripada 3 nombor ini. Jadi kena senaraikan. Jadi 11, 12, 13, 14, 15 tak boleh. 16, 17, 18, 19. 20 tak boleh. Okey, tak tu dia. Q pelengkap. Pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua ialah P kesatuan Q kesatuan R. Okey. P kesatuan Q kesatuan R. Jadi kalau P kesatuan Q kesatuan R, kesatuan tadi maksudnya semua. Campurkan semua. P, Q, R. Tak boleh berulang. Okey. Jadi bermula kita tengok tiga-tiga sekali. Serentak 10. Dia bermula dengan 10. Okey, senaraikan. 10, 11, 12 ada tak? 12 tak ada. 13 ada? 13, 13. Okey, 13 ada. Campurkan semua. Q. Q pula. Okey, tengok tiga-tiga sekali. 10, 11, 13. 14 ada? 14 tak ada. 15. Okey, 15. 16 ada? Tak ada. Tak perlu tulis. 16 tak ada. 17 ada. 17. 18 tak ada. 19 ada. 20 ada. Okey, kalau kita tak senaraikan macam ni, memang payahlah kita nak senaraikan P kesatuan Q kesatuan R. Kalau soalan yang ketiga, P kesatuan Q kesatuan R ada pelengkap. Benda yang sama. Cuma dekat sini ada pelengkap. Bermaksud tak boleh unsur yang ini. Selain daripada unsur ini. Okey, selain daripadanya, rujuk set semester. 10 tak boleh, 11 tak boleh tulis. 12 tak ada, so 12. Tanda set, kurungan. 11, 12, 13, 14. Okey, 14. 15 tak boleh. 16, 17 tak boleh. Selain daripada sini 17, 18 tak ada. Okey, 18, 19, 20. Okey, jadi maksudnya ini sahaja.
Jadi kalau kita gabungkan antara yang tak ada pelengkap dengan yang ada pelengkap, kalau kita gabungkan ini semua, dia akan jadi set semesta ini. Okey, dia akan melengkapkan antara pelengkap dengan bukan pelengkap. Dua-dua ini akan menghasilkan set semesta. Okey, seterusnya yang keempat. Yang keempat, soalannya ialah P kesatuan R pelengkap yang bersilang dengan Q. Okey, macam mana nak buat tu? Mula-mula kita kena buat yang dalam kurungannya. Dalam kurungan. Okey, kita buat yang dalam kurungan ni. Okey. Apa dia yang ada dalam kurungan? P kesatuan Q. Yang ini. Kita tengok P dengan P kesatuan Q pula. P kesatuan R. P dengan R. Ini P, ini R. Kesatuan maksudnya semua. Semua. Campurkan. P dengan R ni apa yang ada P dalam R campurkan. Iaitu ini dia. 11, saya tulislah. 11, 13, okey lagi 15, campur semua 15, 17, 19. Kalau ada kesilapan beritahu okey. Itu ialah kalau tak ada pelengkap ni. Tak ada pelengkap ni. P kesatuan R, ini dia. 11, 13, 15, 17, 19. Okey. Bila dia kata ada pelengkap, bermaksud selain daripada ni. Rujuk set semesta. Okey, sekarang kita tengok selain daripada 11, 13, 15, 17, 19. Jawapannya dekat sini ialah 10 untuk pelengkap. Jadi jawapannya ialah 10. 11 tak boleh, 12. 13 dah ada sini, 14. 15, 16. 17, 18, 19 dan ada 20. Okey, yang ini ialah untuk P kesatuan R ada tanda pelengkap. Iaitu selain daripada yang ini. Yang atas ini ialah untuk P kesatuan R. Tak ada pelengkap. Ini dia. Bila ada pelengkap selain daripada yang ini. Okey. Bersilang dengan Q. Bersilang dengan Q. Q ini dia. 10, 15, 20. Oh, sedikit. Okey. Ini. Bersilang maksudnya yang sama antara ni dengan ni. Okey, tengok betul-betul. Jawapannya, ini jawapannya, akan keliru pula. Jawapannya ialah yang sama. Sebab bersilang, yang sama. Yang sama antara ni dengan ni ialah 10, 15 tak ada, 20. Jadi jawapan dia 10, 20. Okey, iaitu soalan yang mana kita perlu senaraikan. Nak tak nak memang kena, memang wajib kita senaraikan dia.